Maksudnya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Mu Muhammad pada suatu malam dari Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya pada pagi yang berbahagia dalam seluruh hidup kami berkumpul untuk menyambut Isra wal Mi'raj di tahun 1445 Hijrah untuk sama-sama mengingati sedang perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dapat kami meneladani sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sini dengan sebanyak-banyaknya. Jadi pembukaan bagi akhir tahun ini dan awal tahun edisi 2024 ini, kita nak memulakan sekolah kita dengan keberkatan. Nak menyambut 75 tahun Jubli Intan SMK Iskandar Shah, yang mana kita nak buat revolusi dalam perubahan akhlak, tingkah laku dan juga penghayatan. Uzam dalam tempoh 2 hari training budak-budak keliling untuk mengetuai selawat. Jadi selawat yang kita pakai ni edisi Sharifah Al-Qasri, Fafaq Sarajevo, terpelihara, adab sopan yang nak di KPN ABC, anak baik lagi cerdik dan be a good Muslim. Dan saya pesan kepada anda semua bahawa kalau kita masuk, dia ada pandai tetapi tidak ada penghayatan, itu yang jadi masalah dunia. Allah itu jadi be a good Muslim. Boleh tak boleh? Boleh yang tidak? Spesial. Sejumlah tuan kedua bersama Ustaz Zaki untuk bersama-sama memberikan tanda tangan di banner. Orang diri ini kreatif, tak kenal. Alright. Okay. Bersempena dengan peristiwa Isra wal Mi'raj SMK Iskandar Shah, Masjidil Aqsa yang terletak di bumi Palestin. Okay, kita sedia tahu apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Okey, peristiwa ini Haji Sulaiman dilahirkan di Madinah. Beliau melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak di dalam jurusan Sarjana Muda Usul Fiqh dan Sains Sosial, Sains Politik. Hasil asuhan ayah dan bondanya beliau Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadil Ustaz Aizul, rakan-rakan panitia Bidang Islam, rakan-rakan ketua bidang. Saya tengok tentatif kita, saya perlu selesai sebelum pukul 9 pagi. Dan saya ada masa sekitar 31 minit. Maka kita akan berhenti sebelum pukul 9. Kalau saya tak boleh berhenti, tolong hentikan saya. Sebab saya ni, cikgu biasa dengan mic daripada kecil. Dapat mic ni kentalan. Tapi baca Quran, baca
qasidah, berceramah, berkuliah, ambil taklimat dan kursus. Jadi saya fikir saya tak boleh panjang-panjang. Perkara ini agak berat untuk ditelan dan kita cuba simplify. Kita cuba mudahkan untuk kita hadap. Level anak-anak adalah pada usia dekat satu, kita satu sampai dekat 5. Not entirely, bukan semuanya mudah, ada yang susah. Ya. Jadi saya sedang melakukan strategi macam mana saya nak simplify kan dalam tempoh 30 minit. Tolong beri kerjasama. Boleh? Baik, sebelum saya masuk ke rekod, saya teringat bagaimana saya dulu sedang beriktikaf dan baca Al-Quran di masjid Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. And then once tiba-tiba satu urus dia datang, urus dia jawatan kuasa majlis besar event, tiba-tiba datang cari saya. Zaki please help us. Dia kata, we need a Quran reciter. Kami nak Quran reciter, please. Saya kata, hok macam ni memang terkejut. Saya tanya, where is the venue? Di mana venue? Di mana tempat dia? Just di town hall, dekat bawah dia, dekat auditorium. Mungkin sekitar 400 orang ada di situ dan front desk, front seat, semuanya top management dan juga pesyarah-pesyarah kanan universiti. Tanpa surat, hanya jemputan, saya fikir itu satu peluang dan satu tanggungjawab. Maka saya pergi, masuk. Masa itu mana ada telefon? Tidak ada telefon untuk membaca versi digital, Quran versi digital. Tak. Yang ada apa? Yang ada adalah what is in my memory. Apa yang ingat? Tapi saya tak pilih jalan itu. Saya pilih yang kedua. Saya dah siap berwuduk, maka saya akan ambil satu mushaf Quran. Saya jinjing dia, pegang teman-temanku. Sepanjang langkah saya kata, ya Allah, izinkan aku baca Al-Quran ini dengan baik dan fasih. Kerana di hadapan aku adalah international student, pegawai-pegawai top management antarabangsa. Okey, saya hanya ada masa 2 minit untuk bersedia. Saya pegang Quran, ya Allah izinkan aku baca Quran apa yang mudah bagiku. Saya baca. Di hadapan ratusan orang, semua orang tengok, orang Arab, orang Amerika, orang macam-macam ada. Itu pengalaman pertama di hadapan internasional. Ya, maka saya baca. Alhamdulillah, Allah Ta'ala cabut kegugupan daripada hati kita. Habis saya baca, beberapa tetamu kehormat di hadapan bangkit, dihulurkan tangan, well done. Tanya, kita cakap bahasa Melayu, kita cakap bahasa orang putih lah, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Ada yang bahasa Arab, yang bahasa Mesir. Hadhihi qira'ah ra'i'ah. Cantik bacaannya. Saya kata, yang bagi saya, yang izinkan saya membaca sedemikian rupa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan ingat sampai besok. Jadi pagi ini saya pernah baca ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun tak sesedap orang lain, tapi saya tak baca kerana Allah. Saya nak pahala daripada Allah. Boleh kamu dengar? Ada dalam Quran sebut. Fa'idha quri'a al-Quran fastami'u. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, hendaklah kalian dengar wa ansitu dan diam. Diam bukan bermakna diam tunggu kali, tetapi comprehend, try to understand. Minimumnya adalah
tunjukkan rasa rendah diri, muliakan Al-Quran. Begitu. Dan untunglah orang-orang yang mendengar Al-Quran. Saya akan bacakan dua surah berkaitan Isra, berkaitan Mi'raj. Kita dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra ayat 1. Manakala surah An-Najm bermula ayat 13 hingga ke 18. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu telah melihat malaikat Jibril dalam rupa bentuknya yang asal sekalian di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini semasa di Sidratul Muntaha, dan pada ketika itu Nabi menyaksikan seluruh tempat itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib yang tidak terhingga. Pemandangan Nabi Muhammad SAW tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan segala yang indah yang diizin oleh Allah untuk melihatnya, dan baginda Muhammad SAW tidak pula melampaui batas. Demi sesungguhnya Dia telah melihat sebahagian daripada sebesar-besar tanda yang membuktikan luasnya kekuasaan dan pemerintahan Allah, Tuhan yang merajai alam. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kita telah mendengar ayat suci Al-Quran yang mana semua orang-orang yang beriman dituntut untuk mempercayainya without doubt, tanpa ragu-ragu. The first thing, kita kena percaya, kita kena believe and have faith, kita kena beriman.
Kenapa Allah sebut perkara itu? Mesti dia mustahil. Kenapa perjalanan Nabi itu direkod dalam Al-Quran? Supaya umat Nabi boleh membacanya dan memahaminya. Dan saya suka petik apa yang Tuan Pengetua sebut, penghayatan. Ia bukan sekadar tahu, ia bukan sekadar ingat, ia bukan sekadar faham, tetapi menghayatinya. Orang yang menghayati, orang yang ada kemahiran menghayati, dan apabila ia telah menghayati sesuatu, ia dapat dilihat. Semua orang dapat lihat akan kesan daripada penghayatan. Kesan yang pertama, cara berfikirannya berbeza. Kesan yang kedua, cara berbicaranya turut berbeza. Kesan yang ketiga, cara dia menguruskan kehidupan dan melaksanakan tanggungjawab juga berbeza. Dan kita harap, saya berharap, saya berniat dan memohon kepada Allah agar setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang menghayati akan kisah ini akan berlaku detik bersejarah dalam hidup, bahawa dia akan berubah, saya akan lebih berubah, kamu yang mendengar, wahai anak-anak yang mulia, akan turut berubah menjadi orang yang sangat berbeza daripada sebelum ini, dan sudah tentu perbezaannya ke arah yang lebih cemerlang. Seperti yang saya sebut, I will join you. Saya akan bersama dengan kamu. Apa akan jadi kalau gurunya jauh daripada muridnya? Apa akan jadi? Knowledge, ilmu mungkin sukar untuk dipindahkan. Yang kedua, bila jauh, saya tak tahu apa kamu buat dan kamu tak nampak apa yang saya sedang lakukan. Saya ada lagi 18 menit. Ada Isra 1 horizontal, Mi'raj vertical. Saya tak nak kupas yang itu. Kalau kupas yang itu 2 jam tak selesai. Saya sedang bersama dengan anak-anak didik yang punya akal, yang ada akal. We have minds. Kita meminta, bukan dengan orang-orang yang tidak mampu berfikir. Saya orang yang tegas, ya. Anak saya cukup takut dengan saya. Saya pergi mana-mana sekolah, mana-mana institusi. Siapa yang tak beri penghayatan, tak beri konsentrasi penuh, maka kita akan buat sesuatu boleh. Dalam kelas, kita kena beri penumpuan sehabis baik, sebab kita tak akan dapat dah, tak akan ada ulangan dah dalam kelas itu. Baik, saya ada di kurang 16 minit. Isra dan Mi'raj, 2 kembara perjalanan yang berbeza. Yang pertama, Isra, Nabi SAW dibawa oleh Allah SWT menaiki satu makhluk syurga yang namanya bukan Buraq Oil. Tak apalah. Bila sebut Buraq Oil, ingat Isra Mi'raj. Betul? Alright, simple. Ditemani oleh seorang guru. Siapa dia? Nabi naik Buraq, ditemani oleh gurunya. Siapa? Jibril alaihissalam. Kenapa saya sebut guru? Sebab wahyu disampaikan melalui malaikat Jibril. Segala kemuskilan Nabi Muhammad dijawab oleh malaikat Jibril. Penting tak guru bagi kita?
Betul? Yang kedua, inilah guru-guru kamu. Orang paling mulia. Sebab apa? Mereka berkongsi ilmu supaya kita bijak dan pandai. Betul? Alhamdulillah. Jadi, tolong ingat guru-guru kamu dan jangan tinggal doa. Don't you ever skip your doa for your teachers. Please. Jangan. Kalau kamu nak berjaya, jangan skip doa untuk parents, jangan skip doa untuk guru. Jangan sekali-kali. Please. Alright. Sambung. Saya ada lagi 17 menit. Daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin yang hari ini sampai hari ini, daripada Oktober tahun lepas sampai hari ini masih berlaku pembunuhan manusia yang tak boleh diterima oleh tamadun manusia. Saya bersebut macam ni, saya bukan geram, tapi saya sangat sedih dan saya rasa bersyukur sebab tempat kita tidak sebegini. Siapa yang tidak ada rasa cakna, tak ada rasa sedih, tak ada rasa apalah, every emotion yang ada. Kalau kita tak ada rasa, maknanya kita tak pedulikan manusia-manusia. Lagi fokus dan khusus mereka itu saudara Islam. Sampai kepada saya video-video yang tak didedahkan kepada orang awam. Saya tengok sendiri, saya kata, saya tak boleh. Saya bayangkan kalau itu bapa saya, kalau itu anak saya, kalau ini adik saya tak boleh terima. Ini bukan soal agama, ini humanity, kemanusiaan. Please. Don't skip in your doa for every single life in Palestine. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Palestin dan seantero dunia. Dunia tahu siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Baik, kalau kamu betul-betul orang Islam yang beriman ada kasih pada saudaranya, buktikan. Bukan hanya berteriak, oh, bukan itu semata-mata. Setiap kali lepas salat, please don't skip your doa. Tenang, jangan kena kabut, tenang. Beri peluang untuk kita berdoa kepada Allah, untuk guru, untuk ibu ayah, untuk diri sendiri dan untuk saudara-saudara kita. Please, saya mohon. 13 menit. Pak masih lagi. Itu Islam. Saya cerita definisi dulu. Kemudian daripada atas, daripada bawah ke atas, daripada Palestin, daripada bumi Baitul Maqdis, masjid-masjid yang ada di situ pun, khususnya Masjid Al-Aqsa, kuncinya pun dipegang oleh rejim Zionis. Macam mana saya tahu? Saya hampir saja mengikuti rombongan ke sana bersama ibu ayah. Tapi mujurlah saya tak pergi. Mak yang saya kata mujur, abang tak pergi. Why? Saya kata, because kerana dalam pas rombongan itu ada orang-orang muda yang ada jambangan yang semua kena tahan. Lebih 5 jam kena tahan. Mujur, abang tak pergi. Adalah itu mahu. Saya tinggi sangat. Dan apa berlaku? Waktu subuh kami semua beratur nak masuk masjid. Apa-apa yang datang askar, bawa buka pintu. Askar, bis. Saya kata, what nonsense this? Ada apa? Satu dunia tahu. Tapi kita munajat kepada Allah berurusan agar Allah bebaskan Palestin. Daripada bumi ini, kepada lokasinya Baitul Maqdis yang jaraknya Masjidil Haram di Makkah, Arab Saudi ke Palestin
jaraknya lebih 1,200 kilometer. Lebih. Sekarang kita ada Waze, kita ada Google Map. Google Earth dan seumpamanya. Kita boleh cek terus. Cuma accurate dia. Tepat atau tidak saja. Lebih komen. Sekejap sampai. Tidak ada teknologi pada hari ini yang boleh capai kelajuan itu. Supersonic ke, V12 ke, Lamborghini ke, Ferrari ke, F1 ke, tak ada. Jet fighter ke, tak ada yang akan sampai sana dalam tempo sebagaimana Nabi SAW sampai. Because of what? Because Nabi menaiki satu makhluk yang kata Nabi Muhammad, kalau sekali lompat sejauh mata memandang. Stop. Tak ada teknologi sempurna itu. No. Tak akan ada yang boleh menandingi. Buatlah macam mana. Pakai turbo ke, supercharge ke, engine roket ke, tak ada. Mana boleh menandingi kehebatan Allah? Betul. Without any helmet dengan tangki oksigen, without fasten your seatbelt, Nabi selamat sampai. Nampak teknologi ini? Hari ini berapa banyak kita Tesla? Tahu Tesla? Autonomous drive, boleh bawa sendiri. Apa dah teknologi ini? Sebelum kamu lagi tak ada. Cumanya public mass dijual satu dunia baru dalam tempoh 5-6 tahun. Malaysia pun tak tahu dan tak cukup itu. Kita ada lagi kereta-kereta autonomous drive yang lain. Contoh BYD dari China. Canggih. Yang baru keluar Proton S70. Canggih. Full of safety and security system. Tapi dia tengok baru-baru ni Tesla Lamborghini hancur. So tak ada dekat muka bumi ni yang betul-betul selamat. Tak. Nabi SAW dengan speeding yang sangat laju, tanpa helmet, tanpa tangki oksigen, tanpa apa-apa, selamat sampai. Subhanallah. Pasal itu surah Al-Isra bermula dengan Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Membawa maksud kalau berlaku sesuatu yang menakjubkan, kita sebut Subhanallah. Ini beyond our capability. Kita tak mampu. Ini kuasa Allah. Hebat macam mana kita pun tak ada siapa boleh menandingi kuasa Allah. Ingat, Subhanallah. Anak-anak sekalian, bila daripada bawah ke atas melapasi 7 langit, sampailah ke atas yang disebut Sidratul Muntaha. Ini sesuatu lokasi yang tak ada satu manusia boleh menjejak. Sebab apa? Kalau ikut sekarang, Rusia, Amerika, kalau ikutkan fakta, hanya mampu menjejakkan kaki sampai mana? ISS. Ustaz. Lagi? Bulan. Mengikut gambar dan video yang tersebar. Tapi siapa yang dah sampai ke Pluto? Siapa yang dah sampai? Itu baru satu galaksi lain yang kita tengok pada malam hari berkelip-kelip, bintang berkelip-kelip tu. Pasal kecil ke besar? Benda yang jauh kita akan nampak kecil. Ada bintang, ada planet yang tidak ada cahaya. Maka saintis astronomi mengatakan bahawa planet-planet ataupun bintang-bintang yang bercahaya itu adalah sistem suria tersendiri. Macam bumi ni, di kita dalam sistem suria kita sendiri. Kalau kita nak sebut tentang alam cakrawala, galaksi yang sangat-sangat banyak, itu pun
Sebenarnya adalah orang sebut kemungkinan besar hanya andaian semata-mata. Tidak ada teleskop yang mampu lebih pergi jauh dari itu. Andaian. Sebab outer space ini yang gelap itu tak ada satu manusia yang pernah sampai lebih daripada yang kita tengok. Tetapi apa yang menakutkan, Nabi SAW bukan sekadar itu, bahkan keluar dari sistem alam cakrawala lain. Tak ada dalam map dunia, tak ada dalam map galaksi, tak ada. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Sab'a samawat, sab'a tujuh. Samawat langit, 7 langit. Allah cerita sebab apa? Supaya kita tahu, tapi takkan mampu capai. Betul? Allah bagi tahu sebab ini adalah kekuasaan aku. Kamu tahu je, kamu takkan capai, kamu tak mampu capai. Tapi aku bagi keizinan kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Aku bawa dia, bukan Nabi naik sendiri, bukan Nabi fly macam Superman, bukan. Nah, Allah bawa dia. Cuba tengok sini. Ini apa? This is my mobile phone. Harganya dulu saya beli RM1,000, sekarang tak laku. Tak laku. Yang ada kaki dan tangan. Tapi bila mana saya sampai sini, dia pun ada. Saya sampai ke KL, dia pun ada. Sebab apa? Sebab saya pegang dia, saya bawa. Boleh faham maksud saya? Dia tak mampu pun, tapi saya yang bawa dia. Boleh faham maksud saya? Nabi mampu tak? Nabi mampu tak? Siapa yang membawa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita yang faham. Okey, saya dah masuk lagi. Kurang 5 minit. Jadi tak izin pada tuan. Give me 10 minutes. Masuk datang 10 minit. Okey, itu perihal naik ke langit. Ending dia apa? Ending di atas apa? Nabi SAW bermunajat di satu tempat, maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan 50 waktu solat. 50 times. Kalau kita ambil 24 jam kita, bagi dengan 50, apa kata? Selang lebih kurang 30-40 minit nak kena solat, nak kena solat, nak kena solat, nak kena solat. Itu pasal advice, nasihat daripada Nabi Musa AS di langit yang kelima. Wahai Muhammad, aku dah cuba pada umat aku, umat kamu tak sanggup, umat kamu tak mampu, takkan mampu. Kembali pada Tuhan, minta pada Allah, diskaun. Bahasa kita diskaun, sebenarnya keringanan, takhfif, minta ringan. Umat kamu tak mampu, umat akhir zaman ni tak mampu. Nak angkat beg, nak baca buku, muak dah. Nak baca Quran, tak lalu. Nak salat 7 jam, tak mampu. Tidak. Maka Nabi berulang kali. Akhirnya 5. Itu pun Nabi Musa kata kembali, minta lagi kurang, minta lagi ringan, tak mampu. Betul tak? Suruh kita, senang ke susah? You tell yourself. Orang yang payah jaga salat, hidup dia miserable. Orang yang tak jaga salat, hidup dia payah. Ada je masalah. Because connection dia dengan Tuhan bermasalah. Telefon, dia tak boleh pakai kabel murah untuk charge. Fast charging, dia kena pakai kabel yang mahal, original. Barulah dia 20 minit selesai. Macam telefon saya, sekitar 30 minit selesai, full charge. Kalau pakai kabel lain, dia akan timbul masalah. Boleh faham maksud saya? Connection yang betul, maka dia tak akan jadi yang betul. Okey, cukup. Selesai. Boleh saya balik?
Boleh? Tak selesai lagi, mana balik? Saya ada lagi 8 minit. So, saya himpunkan. Siapa ada buku catatan boleh catat. Siapa tak catat, saya tak pastilah macam mana boleh dekat. 7S, 7S. Sekarang saya masuk lagi besar, tapi dalam tempo kurang 10 minit. Kenapa Isra Mi'raj ini berlaku dan apa hikmahnya? 7S. S yang pertama, sadness. Apa maksud sad? Sedih. Manusia ada berbagai emosi, antaranya sedih. Mesti ada reason, mesti ada sebab. Maka Nabi bersedih 4 perkara. 4 reason. Yang pertama, umat Islam, sahabat-sahabat Nabi dizalimi. Yang kedua, 2 orang insan yang paling disayanginya meninggal dunia, yang banyak backup dia, yang banyak bantu dia, yang banyak tolong dia, meninggal dunia, isterinya dan bapa saudara. Ketiga, Nabi SAW cuba untuk berdakwah ke kota Taif, tapi apa berlaku? Masyarakat Taif dah dengar bahawa Muhammad akan datang, mereka dan anak-anak kecil mereka dibekalkan batu-batu sampai Muhammad lontar, sehingga berdarahlah Nabi SAW di bumi Taif. Tapi Nabi marah tak? Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ada tak saudara-saudara, adik-adik di sini sedih? Sahabat-sahabat pulaukan, saudara-saudara kita pulaukan sedih. Angkat tangan, ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Beri petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka tak tahu perasaanku, mereka tak tahu apa masalahku. Beri petunjuk kepada mereka. Saya nak cerita tak sebab banyak sangat kes. Tapi dengan doa, connection yang betul, Allah ubah masalah jadi sesuatu yang indah. But the first S adalah sedih. Itu kena. S yang kedua, suci. Suci. Sebelum Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, Nabi dibawa oleh malaikat Jibril di bedah dadanya, disucikan dengan air Zam-Zam dan dimasukkan hikmah, kebijaksanaan dan juga ilmu. Ini berlaku pada Nabi. Seperti mana yang kita tahu, ini kuasa Allah, ya, bukannya manusia, bukan teknologi dan ilmu manusia. Hari ini kalau awak nak pakai laser cut pun simple, tapi kita perlu ada alat-alatnya, betul? Perlu ada kemahiran. No, please jumpa specialist. Saya doktor biasa, saya tak boleh buat. Nampak? Boleh faham? Maka ini beyond, ini di luar daripada kemampuan manusia biasa. Malaikat yang memudahkan yang kedua. Dia mudah disucikan dengan air Zam-Zam, maka dimasukkan ilmu hikmah. Hikmah dia. Anak-anak, diri kita dikotor, minda kita ini tercemar, lidah kita keluar bahasa-bahasa yang tak baik, tangan kita banyak buat benda yang kotor. Sucikan dia agar hidup kita diberkati oleh Allah. Bagaimana? Yang pertama, kalau kita kotor mandi, itu semua tahu, betul? Zahir bersih, tapi dalam busuk bau. Dalam ni busuk bau. Pemikiran negatif, putus asa, banyak melihat perkara yang tak baik, teringin perkara-perkara yang tak elok. Sucikan dia dengan apa? Dengan cara masukkan yang baik-baik, penuhkan akal minda kita yang baik-baik. Ustaz, saya tak boleh. No, please don't talk like that. Tell yourself, InsyaAllah saya boleh. Positif. Lama-lama you akan berubah lebih baik. Percaya. Hati kita kadang-kadang tak senang, betul? Hati kita kadang-kadang tak tenang. Nabi SAW pernah sebut,
pada seorang sahabat, kalau kamu nak rasa diri kamu berdosa, kalau nak rasa berdosa, kita ni ada dosa ke tidak? Nabi bagi tips, nak tahu macam mana berdosa ke tidak? Kamu akan merasai susah hati. Hati kamu resah gelisah. Itu tanda kamu ada buat. Bagaimana nak selesaikan isu itu? Yang pertama, bertaubat, minta ampun kepada ibu ayah, bertaubat kepada Allah, minta ampun sungguh-sungguh. Istighfar jangan lekang. Tips saya daripada puluhan tahun dulu sampai hari ini, istighfar wajib bagi saya, lebih daripada 100 kali. Apa-apa dia bila istighfar minta ampun banyak, belajar senang, pekerjaan senang, mak ayah tak ada masalah dengan kita. Subhanallah, hebatnya kuasa istighfar. Allah melalui cari. Okey, suci, selesai. Tapi jangan lupa, nak menyucikan diri, proses itu dia mesti ada end. Dia mesti ada end. Pasal itu kita ke sekolah. Pasal itu di sekolah diseimbangkan kamu semua. Pak belajar je, okey break, rehat makan. Tak main je, okey break, dengar sidang ceramah. Tak solat sepanjang hari, okey break, kita main, gerakkan tubuh. Dan yang paling penting, sebagai asas kepada semua itu, pastikan makan dan minum kita adalah yang terbaik. Air Zam-Zam dipilih sebab air yang terbaik. Kalau dikaji pada sudut mineral dan seumpamanya, sangat terbaik berbanding air lain. Tolong jaga pemakanan, jangan ambil apa jua pemakanan yang tak baik. Contoh, aksesori baru ni, energy stick, siapa tak order? Kalau ada, masuk dalam tong sampah. Mereka cuba merosakkan kita. Jangan benarkan diri kita dirosakkan. Kurangkan makan-makan benda-benda yang sangat-sangat tak baik. Banyaklah masa saya kalau nak cakap cukup. Kawan-kawan saya ada yang spesialis, kawan-kawan saya ada yang doktor. Jadi mereka memberi saya maklumat. Baik. Yang ketiga, S yang ketiga, ucapan salam ini berlaku pada setiap naik tangga pintu langit, jumpa malaikat, jumpa nabi-nabi yang saya. Ucapan salam adalah perkara yang pertama. Apa maksud? Yang pertama, hormat. Yang kedua, make a good relationship. Tighten your bond. Faham tu? Tak faham tanya kawan yang faham, yang terus cakap. Tanya, tak tahu tanya. Sebab Nabi kata, as-su'al miftahul ilmi. Bertanya kunci kepada ilmu. Tapi jangan melampau sangat banyak bertanya. Kan? Okey. S yang keempat, Nabi SAW dibawa melihat syurga. Apa yang ada dalam syurga? Siapa? Pernah buat lawatan sampai Gajah? Ke syurga? Jadi pernah, itu dia tak pernah. Saya ringkaskan apa yang ada dalam syurga. Saya ringkaskan dengan satu istilah. Nikmat. Apa maksud nikmat? Semua yang terbaik. Semua yang terbaik ada di situ. Okey? Selesai. Syurga. Semua orang tu tengok dengan mata kepala, dia ingat tak? Bila mana orang itu tengok dengan mata dia sendiri, dia yakin tak? S yang keempat, selesai di syurga, Nabi dibawa pergi tengok sendiri dengan mata kepala seksa di neraka. Penyiksaan, azab seksa di dalam neraka, Nabi tengok dengan mata kepala. Nabi tengok sendiri apa berlaku. Kesimpulannya apa? Setiap orang yang baik akan dibalas dengan ganjaran terbaik.
Dan setiap orang yang melakukan kerja-kerja perbuatan yang tak baik, yang jahat, yang keji ketika hidup di dunia ini, sejak dia akil balik sampai meninggal, dia akan dibalas dengan seburuk-buruk, sedahsyat-dahsyat azab. Saya tak boleh cerita di sini, masuk. Tapi cakap pada diri sendiri, kalau kamu jahat, dah tahu dah tempat dia di mana. Kalau baik, insya-Allah tahu dah tempat dia di mana. Seterusnya, S yang ke-6, solat saya sebut tadi itu connection kita dengan bukan 50 waktu tapi 5. Please, compulsory prayer tu solat wajib tolong jaga. Sebab Nabi sebut awal-awal amalan yang akan dihisab adalah solat. Kalau solat sangkut, semua sangkut. Cari cakap saya. Cari apa yang Allah sebut, cari apa yang Nabi sebut. Solat perlu dijaga. Bukan nak tunjuk pada mak ayah, bukan nak tunjuk pada ustaz, nak tunjuk pada Tuhan kita, pada Allah. Sebab dia yang bagi rezeki bagi kita, dia yang bagi kita hidup. Tolong jaga hubungan ini dengan Allah. Sebab dia lupa kepada sang pemberi rezeki. Jangan lupa kepada Tuhan. Jaga solat. Ini kan besok keluar kampus saya hajar. Saya wajib jaga. Tak boleh begitu. Seterusnya, yang terakhir, kita perlu jadi sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. S yang ke-7, Siddiq. Apa maksud Siddiq? Apa yang Nabi cakap, dia percaya. Dan dia kata kepada semua, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada Nabi sebut, apa yang ada dalam hadis, semuanya benar dan aku percaya. Itu yang kita nak install dalam diri kita. Orang yang percaya, dia mampu mengubah hidup dia. Kalau orang-orang ini, kalau tak ada kayu bukan iman, masuk je 50% iman, biar tapi tak ada alat tu tak ada sampai yang iman dia tapi cikgu tak tahu mana yang tak tahu depan mana yang kamu macam malaikat tapi dia datang pokoknya sampai yang tahu Allah. Okey, ada program ni. Okey, jadi selesai sudah S1 hingga S7. Boleh kita ulang sama-sama? S1 sedih, S2 suci, S3 salah, S4 syur, S5 sek. Bukan seksi. Melampau. Yang seksi rasa. Jangan melampau sekarang. Ya? Yang seterusnya S6 S7 Siddiq. Siddiq itu maksudnya kita jadi orang yang beriman yang membenarkan apa saja yang Nabi tahu. Okey, ada soalan? Ada soalan? Faham? Saya doakan kamu semua berjaya dalam hidup ini jadi anak yang saleh. Boleh kita tutup dengan doa? Boleh? Okay. Saya beri tips. Kenapa? Salah satu cara agar doa itu semua mudah makbul, jangan tinggal surah Al-Fatihah. Okey? Ya. Sama-sama baca Al-Fatihah kerana Allah yang kita berharap doa-doa kita akan makbul dengan wasilah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada tangan, fokus betul pada doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih lana shu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mendatangkan pada pagi ini dalam majlis ini yang penuh barakah. Kami telah bacakan ayat suci Al-Quran, kami telah mendengar ayat suci Al-Quran. Maka dengan kasih sayang-Mu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ibu yang melahirkan kami, ampunilah dosa ibu yang menyusukan kami, ampunilah dosa ibu yang mengasihi kami. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami yang menjaga, yang membela dan membela kami. Ya Allah, kami sayang guru-guru kami, dengan mereka kami mendapat ilmu yang bermanfaat. Maka ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa ustaz-ustazah kami, ampunilah dosa kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami dapatkan ilmu, jujurilah kami dengan ilmu, kurniakan kami petunjuk-Mu, kurniakan kami kekuatan untuk mentaati-Mu. Ya Allah, pimpinlah kami agar kami menuju ke jalan syurga-Mu. Ya Allah, janganlah Kau campakkan kami ke dalam neraka-Mu. Kami takut, kami bimbang. Ya Allah, azab siksa-Mu sangatlah pedih. Kami ini ya Allah, hamba-Mu yang lemah. Maka pimpinlah kami, pimpinlah kami, pimpinlah kami. Lindungilah kami dari azab siksa-Mu, lindungilah kami dari segala musibah, dari segala penyakit dan kejahatan. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami anak yang saleh dan salihah, pelajar yang saleh dan salihah, hamba-Mu yang saleh dan salihah. Ya Allah, kami dahulukan kasih-Mu. Maka ya Allah, kurniakan kami kasih sayang-Mu yang tidak bertepi. Kurniakan kami kemudahan dan kebaikan dalam hidup kami ini, serta berikan kami kejayaan demi kejayaan. Ya Allah, jadikan kami orang yang bersyukur kerana nikmat-Mu sangatlah luas atas kami, dan kami ini tidak cukup syukur. Maka pimpinlah kami untuk mensyukuri nikmat-Mu, bantulah kami untuk mengingati-Mu, bantulah kami untuk beramal saleh kepada-Mu. Ya Allah, makbulkan doa kami. Ya Allah, makbulkan doa kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami, guru-guru kami, ibu ayah kami, sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Saya ucapkan terima kasih kepada salam, terima
kasih kepada yang mendengar anak-anak sekalian. Banyak usia kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, soalan yang pertama, apakah maksud Isra? Apakah maksud Isra? Ya, betul. Ustaz. Sekarang kita pergi kepada maksud Mi'raj. Apakah maksud Mi'raj? Kan? Isra wal Mi'raj. Apakah maksud? Oh. Tanya-tanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Apakah kenderaan yang ditunggangi oleh Rasulullah? Putri ni, wahai pada putri. Soalan seterusnya. Apakah hadiah terbesar yang diperolehi oleh Rasulullah SAW? Silakan mari untuk mendapat hadiah. Okey, soalan seterusnya. Sebutkan dua peristiwa sebelum Rasulullah SAW di-Isra' dan di-Mi'rajkan. Apa dua peristiwa? Sebab Rasulullah sedih sangat. Jadi Allah hadirkan hadiah. Hadiah yang inilah perjalanan. Okey. Kepada isteri Nabi dan kepada bapa saudaranya. Ya, tepat sekali. Tanya kakak. Okey, soalan seterusnya. Berapa kalikah Rasulullah SAW berulang kali untuk meminta kurang bilangan waktu solat? Berapa kali Rasulullah naik turun solat? Berapa kali? Ya, betul. 9 kali. Kan banyak kan Rasulullah berulang kali untuk minta kurang solat. 5 waktu je tinggal. Tapi itu pun kita susah nak laksanakan. Okey. Berapa? 50. Tinggal berapa waktu sayang? Sikit kan? Tapi cukup tak 5 kita buat sehari setiap hari? Okey, masalah dulu balik. Alright. Siapakah yang menasihati Rasulullah SAW agar meminta kurang bilangan solat? Jibril.
Ya, Masyita. Okey, siramnya macam mana? Masyita ini adalah tukang sisir rambut anak Fir'aun. Yang mana dianya apa? Begitu imannya teguh, dia direbuskan anak-anak semua. Sehinggalah akhir panas kan. Tapi Allah berkuasa, Allah bagi tahu dekat tiba-tiba ayat tu boleh bercakap kan. Ada yang cakap apa? Aku nak jawab. Dia membawa obor api yang nak bagi hingga dia membawa obor api ni hingga macam mana puaka yang rapi. Mungkin aku kan hingga tu yang membawa obor api. Jin lah, jin apa? Dia dah dapat. Oh, dah dapat. Oh, dia. Okey, kita tulis dulu. Masjid Al-Aqsa. Ya, betul. Masjid Al-Aqsa. Okey, kita terus baca soalannya untuk kita cepatkan masa. Okey, soalan seterusnya. Di dalam surah apakah Allah menceritakan peristiwa Isra? Okey, abang yang Isra. ya, surah Isra. Tanya abang. Soalan yang terakhir, Ustaz. Soalan yang terakhir. Dah dapat ke? Dah. Tak apalah. Allah diisrakan, baginda ditemani oleh Jibril. okey, malaikat Jibril. Okey, jadi sini bagi ayat satu peristiwa yang berlaku. Okey, kakak yang belakang saya dulu kat tangan. Cikgu akan kurang 2 kilo ni ya. Ke saya ke mana, bisa ke mana. Ya, betul. Satu malam. Okey, saya kata. Tanya kepada semua pelajar, Encik Ustaz Fendi dan juga Ustaz Faizul ke rumah agam untuk menikmati sedikit hidangan. Semua pelajar. Baiklah, terdapat sedikit perubahan perpindahan kelas.